الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung. Kalau ikut catatan yang ada pada saya, Sungai Ulak ni hari ni kita sambung hadis ke-25. Sebenarnya dua hadis ke-24, 25. Oleh kerana kedua-dua hadis yang mulia ni ada persamaan. Saya ulang semula. Hadis ke-25 muka surat 19. Hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Aba Sa'id man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahu jannah. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda bersabda kepadanya, wahai Abu Sa'id, sesiapa yang meredai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi, maka wajiblah baginya syurga. Kita dah bahas yang pertama tadi. 2 bulan kita bahas apakah yang dimaksudkan meredai Allah sebagai Tuhan. Jadi kita tak ulang lah. Baik. Malam ni kita ambil, kalau modal habis cepat, kita bagi habis semua hadis ni. Ataupun tengoklah macam mana keadaan tu. Baik. Malam ni Islam sebagai agama. Apa maksud redha Islam sebagai agama? Ni ulama Yaman, saya suka lupa nama dia, dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman. Hadis yang mulia ni disyarahkan oleh Syekh, ada bunyi hadat-hadat di belakang tu nama dia. Apa hadat tu saya lupa. Adapun maksud Islam sebagai agama mengikut pandangan ataupun syarahan beliau, kita hendaklah memandang berat terhadap perintah-perintah Allah. Itu Islam sebagai agama. Kena pandang berat. Jangan kita beracuh tak acuh, ataupun kita meremehkan perintah Allah, tak boleh. Jaya kawan tanya saya, ustaz, kita ni kalau nak tahu seseorang tu Islam atau tidak ni macam mana? Mudah aja. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah ke-59, Suratul Hajri, di pertengahan ayat yang ke-7. Dan apa yang Allah perintahkan kepada kita, kena buat. Wajib kena buat. Apa yang dicegah dan ditegah, tinggal sama sekali. Walaupun merugikan kita, wajib kena tinggal. Itu Islam. Bukan dia susah sangat. Kalau dalam bahasa Inggeris, Islam tu maknanya total submission to God, penyerahan diri kepada Allah secara mutlak. Suka tak suka, susah, sulit, untung, rugi, pasal ini perintah Allah dan Rasul, tinggal. Hak kena buat, buat. Itu Islam. Saya 2 hari ni sedih sikit lah. Jadi kemarin pergi solat jenazah anak sahabat, anak murid, dia panggil saya tu guru lah. Tak panggil tu guru, tak apa, panggil ustaz, tak apa lah. Kita bukan taraf tu guru. Jadi anak dia mengalami kemalangan, meninggal dunia umur 20. Kemarin tak sat dapat panggilan telefon. Tuan-tuan pengenal sahabat kita ni, dia rajin ikut kuliah di Masjid Keladi. Dia health inspector, Melayu kata apa, inspektor kesihatan.
2 kali kot dia dapat berkhidmat di bumi Mekah musim haji. Dia, mak dia naik satu kereta terbabat, dia meninggal on the spot. Umur muda lagi tuan. Kuliah saya, kalau dia tak ada tugasan pun memang dia ada. Jadi kadang-kadang kita duk fikir, Tuhan nak ambil balik muda ya. Jadi kita bacalah umul kitab, kita niatlah ganjaran pahala. Moga-moga Allah sampaikan kepada kedua-dua insan ini, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita memandang remeh terhadap perintah Allah. Suruhan baik, larangan baik, wajib kena buat. Kita tak diberi pilihan, suka tak suka, wajib kena patuh. Dalam Quran surah ke-33 ayat 36 Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tu dalil dah. Tuan-tuan tengok semua kitab tafsir sama ya. Arab ke Melayu ke Dr. Ham sama ya. Jawapan dia satu, kita tidak diberi pilihan. Suka tak suka, wajib kena ikut ketetapan Allah dan Rasul. Itu Islam. Ya? Kalau duk cakap banyak lagi, duk petikai, duk tanya habaq, dibimbangi, yang tu tak beriman. Ada dalam Quran, orang yang suka petikai hukum makam Islam ataupun ajaran Islam tu orang yang tidak beriman. Ayat yang mana tu? Rodi piambil tak? Apa nama? Quran terjemahan tu tafsir pimpinan Rahman. Boleh? Ada belakang. Ada tu. Dia buat jatuh atas kaki masuk hospital lah. Surahnya Ghizat. Lama tak baca kena rujuk. Surah ke-40 ayat 4. Dengar elok lah. Hak duk suka tikai, duk cakap banyak, saya bimbang rosak akidah. 40 nama surah Al-Mu'min ayat yang keempat, insya-Allah. Kalau tak betul kita cari sampai jumpa. Tak jumpa juga kita balik rumah rujuk. Alhamdulillah betul 40 ayat yang keempat. 40 tu surah ke-40 mana? Mukmin, ataupun surah ni ada dua nama, Ghafir. Cuba dengar Allah kata apa? Ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Tidak ada yang membantah mengenai ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ni perintah, melainkan orang yang kafir. Berat. Duk cakap banyak, duk tanya pimai tak payah. Dr. Hamka saya ni hidayah di antaranya. Dulu saya banyak duk baca Dr. Hamka punya tafsir Dr. Hamka. Dalam soal iman kata beliau, orang beriman tak akan tanya. Asalkan ni perintah suruhan pada Allah, dia buat. Larangan dia tinggal, tu iman. Kalau duk tanya pasal apa kena buat, siapa tak boleh buat, tuan-tuan fikir ni mungkin itulah kuat. Alhamdulillah Allah bagi hidayah dan taufik kat saya. Itu cerita dia tuan-tuan. Jangan kita memandang remeh terhadap perintah-perintah Allah. Itu maksud Islam sebagai agama. Baik. Ayat dia tadilah yang saya baca tadi, Suratul Hasyri surah 59 ayat 7. Kalau nak tahu Islam atau tidak seseorang, tu saja dalilnya. Allah suruh buat, Allah larang tinggal.
Kan susah nak. Main lambat ni puasa 6 ke? Ha? Habis dah. Tak banyak hari kot, tinggal 6 je bah. Kalau tinggal 6 ni tak banyak lagi lah. Tu yang aku pulun, aku raya dah ni, aku sembang kemai lah. Tu pun kalah ni kak, menantu saya habis lagi awal, bini saya kemarin aku hari ni. Nah. Bukan sajalah dia ingat mereka nak start lambat tu, mereka kampung dulu cerai tu. Lekeh lah tu guru pun lambat. Saya tutup 3 hari kuliah Ahad, Isnin, Selasa ni Mumai. Pasal saya nak berderah puasa 6. Saya WhatsApp kat 3 tempat, minta maaf kita pakai puasa 6 ni pun tahun bulan depan kita jumpa lagi kan. Honor tuan-tuan, Allah bagi kekuatan ni yang dinamakan taufik. Dia tak bagi tak dibuat. Dari Quran surah Hud surah ke-11 ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah. Apa maksudnya? Nah, makna dan bahasa yang mudah faham. Aku tak boleh melaksanakan perintah ini melainkan dengan pertolongan Allah. Taufik tu pertolongan. Hidayah tak cukup. Hidayah Allah bagi kefahaman. Oh, ini kat Islam. Oh, Islam ada bangun malam. Ada jihad, tapi tak boleh nak jihad, tak boleh nak bangun malam. Pasal apa? Tak dapat taufik. Nak faham tak? Sebab tu kita minta dua, hidayah dan taufik. Kalau bila dah Allah bagi tuan-tuan, jagalah elok-elok benda ni. Ini kurniaan cukup besar. Nah, syukurlah. Nah, walaupun kita taklah amalan kita hebat macam ulama-ulama silam, ulama-ulama yang ada masa kini, tapi kita buatlah takat kita boleh adalah khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Hadis Bukhari. Sebaik-baik amalan, amalan berterusan walaupun sedikit. Ingat nak? Sunat witir, solat sunat witir ada. Bukan di bulan Ramadan sahaja. Jangan Ramadan habis kita habis. Tapi jangan buat warak pula bulan Syawal tu as-salatu tarawih jangan. Tarawih bulan Ramadan. Witir sepanjang hayat. Di antara solat sunat yang Nabi tak tinggal ialah solat witir. Baca kitab Riyadhus Salihin ada. Buat takat kita boleh. Jangan duk puluh banyak-banyak pun sekali lagi dia jadi jemu. Takat kemampuan kita saja. Tapi itulah kena minta kepada Allah taufik. Faham lah nak buat tak boleh je tu. Allah. Hai, tu yang kata no. Yang kita boleh buat ni jangan duk bangga diri juga. Kan? Dia tutup switch tu dengan kita punya ustaz pun cerai. Ni nak kena minta tambah duk tengok orang yang kita kenal meninggal dunia isu kita pasal dia pun muda pada kita apa ni. Kan? Dia pun dah hampir dah. Kita ni takatlah ni sihat lagi, daya ingatan okey lagi. Kan? Tak tahulah Allah nak simpan nama mana. Kalau esok agak-agak kalau Syarilu mati hang teriak hari. Kalau hang tak teriak aku pergi cari rumah hang dia. Dia cerai tak ada lah kan. Kita bukan tahu tuan-tuan. Aduh, saya sedih tu. Tadi Khairul saya sedih tu. Pak dia telefon. Aduh, saya tak esok beritahu waktu mana. Kalau saya ada kesempatan saya akan pergi solat jenazah. Kalau tak ada kesempatan solat ghaib. Bukan susah pun. Solat ghaib ni yang saya belajar sebulan. Sebulan. Kita baru dengar dia meninggal 3 minggu boleh. Macam biasa kan. Saya ingat macam ni lah. Apa-apa kebaikan kita buat terhadap seseorang, insya-Allah esok Allah balas. Orang lain pula buat kebaikan pada kita. Kadang-kadang kita do outstation, dia pun meninggal, orang kita kenal rapat solat jenazah baik. Tak ada susah. Jadi Islam sebagai agama maknanya ialah kita hendaklah memandang berat terhadap perintah-perintah Allah. Apa sahaja. Jangan kita meremeh-remehkan perintah Tuhan. Tak boleh. Tu dia. Apa jua. Hak sunat. Hak sunat ni jawapan dia bahaya sikit. Buat dapat pahala, tak buat tak apa. Tu pakat tak buat sebab ustaz pun tak buat. Hak sunat ustaz kena jawab, buat dapat pahala, tak buat rugi.
Ni saya abang saya umur kita panjang, lagi 2 bulan kita raya haji 9 hari bulan 7 hari Sabtu. Nah, yang dituntut 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Dia 9 Zulhijjah. 8 hari bulan 7 tu hari Jumaat. Mari kita tekad nak puasa sehari. Saya buat betul. Saya puasa sunat, saya buat 9 Zulhijjah, 6 Syawal. Isnin Khamis ada? Tak dan. Malas pun ada, tak dan pun ada. Tapi banyak malas lah kan. Pasal pahala aku banyak lah kan. Tapi ni memang tak tinggal. Pergi tengok dah kalender. Oh, raya haji insya-Allah 9 hari bulan 7. Jadi 9 Zulhijjah hari Jumaat. Saya tekad nak buat Khamis dan Jumaat. Ambil Khamis, sunat Khamis, ambil Jumaat. Sebab ada hadis yang larang kita puasa tunggal Jumaat saja, mesti ada kapit. Tapi kalau kebetulan 9 Zulhijjah tu Jumaat buat macam mana? Tapi Khamis apa salahnya ambil kan? Dapat sunat Khamis 9 7 hari bulan 7 hari Khamis, 8 hari bulan 7 hari Jumaat, 9 hari bulan 7 raya haji. Kena pasang niat saya, ya Allah bagilah kekuatan aku nak puasa kan. Lah dah raya menterkedarah sampai buncit perut apa kan. Lorat apa? Maya apa puasa hari biarlah kan. Baik. Kemudian dikatakan kita syekh tu ialah menjunjung syiarnya. Syiar ni tuan-tuan lambang kebesaran, keagungan, kemuliaan agama Islam. Tu makna syiar. Nak tunjuk hebatnya Islam, tuan-tuan dengar. Apatah lagi bila Islam memerintah. Keamanan wujud, keadilan tertegak, itu syiar. Uish, inikah Islam? Tapi tuan-tuan, kalau kita tak kembali pada Quran, kita duk harap nak wujud keamanan dan keadilan kan. Kalau ada pun parti keadilan kan. Buat macam mana? Nah, tapi kita buat perubahan. Takut apa? Allah bagi jaminan tuan-tuan. Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 55. Pilih orang macam ni sebagai pemimpin, Islam akan menyerlah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Ini janji Tuhan ni. Ingat tuan-tuan, janji baik jangan diragui, ancaman buruk terhadap kita pun jangan diragui. Ya, pasti akan menjadi kenyataan. Ingat nak? Ada dalam bentuk janji baik, ada dalam bentuk ancaman buruk. Hang buat macam ni apa? Ni janji baik, orang tak mau. Hari-hari duk baca dalam yalah kita punya WhatsApp lah, Facebook, bahas kan, pagi petang dan malam bab parti-parti lah. Saya tengok mana saya boleh mencelah, saya mencelah lah. Saya niat nawai itu nak dakwah kan. Ada yang tak, ada yang setuju, ada yang tak setuju kan. Tentu terpulang kat hamba lah. Tapi saya bagi dalil. Surah berapa hangpa pergi tengok. Nak masuk ayat Quran aku tak pernah nak pandai. Segan lah nak belajar benda tu. Sebenarnya boleh masuk semua kan. Kan. Lama macam kita tak ada. Cuma kita habaq surah sekian ayat sekian pergi tengok. Kan? Ada yang dah. Jadi dakwah ni bukan semestinya masjid surau, ada ruang lah. Siapa yang pandai pilih. Nah. Jadi syiar Islam akan menyerlah tadi. Surah ke-24 An-Nur ayat 55. Bagi peluang orang-orang beriman serta beramal soleh menjadi pemimpin. Ketika itu apa dia tuan-tuan? Allahu Akbar. Allah bagi jaminan akan wujud apa-apa yang dia antaranya ialah Islam menjadi agama yang teguh dan kukuh. Tak ada orang berani nak peri-peri main dengan hukum hakam Islam, nak hina agama kita. Kita pun hormat agama orang lain.
Hormatnya bukan kita memuliakan agama, hormatnya, jangan diusik, jangan kata apa. Itu yang saya selalu sebut, tuan-tuan. Tegasnya para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar. Orang ni tak setuju dengan keputusan Nabi pun dia pancung kepala. Fikir tengok. Turun surah keempat ayat 65 An-Nisa. Isu tu. Dua orang ni berbalah, A dan B. Pergi jumpa Nabi. Nabi buat keputusan memihak pada A, tidak memihak pada dia, pada B. B kata aku tak puas hati, jom kita pergi jumpa Umar. Pergi jumpa Umar, dia penyakit kan. Umar kata, apa dia keputusan Nabi yang tak setuju tu? Duduk sana. Dia ingat Umar masuk dalam nak ambil derian musangking lah. Derian kueda lah ni kan. Rupanya kak dia pun keluar pedang, pancung kepala orang tu. Saya duk cengok, siapa dia pancung? Sebab dia murtad lah. Tak murtad, macam mana dia tak boleh terima keputusan Nabi? Kita, ketetapan Allah dan ketetapan Rasul wajib kena patuh. Ayat saya baca tadi 33-36 Al-Ahzab ayat 36. Kita tidak diberi pilihan, kena ikut. Tegas. Hari ni pemimpin kita tak tegas. Duk belasah sama-sama apa pemimpin Melayu Islam. Tak? Dengan kapiak kita tunduk, melutut. Duk kira nak cebok jaga hati orang kapiak. Ni hari ni sampai 3 kamera. Kok lah pemimpin negara Pak Long Mai dengar lah. Pak Long dengar dia lah, Pak Long nak wa qala innama takhaltum min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Pak Long jangan masuk dalam golongan ni. Kita jangan masuk golongan ni. Surah ke-29 Al-Ankabut ayat 25. Ini teguran Nabi Ibrahim AS terhadap kaumnya. Apa dia? Mereka menyembah berbagai-bagai berhala semata-mata kerana nak menjaga hubungan kasih mesra. Ayat ini kata sampai nak membelakangi syariat Islam kerana nak jaga hati orang, tak boleh. Faham tak? Faham? Nak pergi Pak Long mudah kan? Boleh muslimat. Angguk-angguk puasa habis ya. Tinggal 6 ni, tak banyak lah. Awal ni baru 11 hari bulan Syawal. Ambil Isnin Khamis yang lepas tapi saya suka ambil direct. Terpaksa buka sehari hari tu pasal kenduri kahwin sahabat baik, sahabat yang kenal 30 tahun lebih tak pi pun tak boleh kat lah. Anak dia tu mengaji pasti cawangan kami lah. Dari kecil lagi potensi orang cerdik lah jadi lawyer. Dia kahwin ni perempuan ni, budak perempuan ni, pak budak perempuan ni Cina, mak dia Arab. Tu yang aku pelik, macam mana pak dia boleh dapat Arab ni? Aku pergi duduk di Yaman tak dapat pun. Awak aku tak handsome ke? Kan? Tu cerita. Dia pun nampak Cina pun dah, Arab pun dah, tapi memang cerah lah, macam kuning lansat kan. Yang saya buka lah. Lagi satu nak abang lagi, kita puasa 6. Katalah saya kata nak pergi ziarah rumah Rodi kan. Rodi kita ustaz mai. Dia ni pulun lah, masak macam-macam. Kepala ikan, kepala gajah, kepala harimau semua dah. Pipi kita dah buat warna pula lah. Saya puasa tak boleh, kena buka puasa. Nah, dia suruh buka puasa. Itu sunat kan. Kau ni susah payah, ambil lah hati dia sikit. Ambil hati jenis ni tak apalah kan. Gamak makan tak cukup, tak apa, buat balik kan. Ni duk buat warung kan. Hang abang nak pergi rumah dia kan. Dia pulun nak raih kita cikgu kan. Itu di segi hukum dia lah. Yang benda ni panjang ni masa apa salah sehari buka lah. Kecuali lah ramai rumah kita kan. Kita orang tak apalah kan. Aku nak jamu hang kan, hang tak apalah makanan kan. Ni kita pun warak. Abang nak main kau tu pulun masa warak tak mau buka tak boleh.
Dia tiba tanya Ustaz lain, saya belajar macam tu lah. Tambah Ustaz kata Allah sunatnya membuat dapat pahala, tak buat tak apa. Semua dengan Ustaz tak buat kan. Tak buat rugi weh. Baik, tu cerita dia. Makna Islam sebagai agama menjunjung syiarnya. Kita kena menjadi kewajipan kita untuk meletakkan makni lambang kebesaran, keagungan, kemuliaan agama kita. Jadi bila pemerintahan Islam masa tu akan menyerlah wujud keamanan. Macam tadi Allah kata, pertama teguh agama, yang kedua keamanan. Masa tu saya yakin dan percaya takat keluar rumah Ustaz tak bubuh pedai ayam kunci biasa pun tak masuk dah. Orang gegun. Sebab ini yang Allah janji. Keamanan wujud. Keamanan tuan-tuan kena faham dua. Satu keamanan dalam pergaulan, satu keamanan dalam jiwa, perasaan. Sekarang jiwa kita pun waplah. Waplah tak apa jemaah, waplah jinggah lah. Waplah semua. Tinggal rumah lama-lama duk fikir kan. Balik-balik rumah tak ada. Dengan pedai-pedai ayam lepas kembali baru dia bobok ni. Apa punya penyangga hari tu tuan-tuan. Hujan lebat, depa punya timing tu kena. Homestay ni memang canggih. Dia ada 7 bilik di Taman Jati. Ni rumah kontraktor lah. Saya tak tengok tapi anak saya pernah pergi tengok, memang elok semua boy, macam hotel. Hujan lebat malam tu 2 pagi kan. Pagar biasa, dia tak pakai elektronik kan. Mereka main dengan lori angkut habis katil-katil, hujan lebat. Jadi kita pun macam tu lah kan, duk tengah sedap tidur krok-krak apa dia bangkit jenguk, buka tingkat dia boleh jenguk kita, dua-dua terkejut. Kan. Tu kata tak aman dalam perasaan kita pun. Cuba bagi Islam perintah. Kita nak tengok kebenaran Al-Quran. Yakinlah tuan-tuan. Al-Quran tak pernah silap. Yang silap ni kita. Yang ketiganya, yang dikatakan Islam sebagai agama, ni di antaranya tuan-tuan, kata Syekh, kita hendaklah mendalami ilmu agama Islam. Ilmu Islam ni memang duah dah tuan-tuan. Kena mendalami. Sebab tu Nabi sebut syarat nak jadi manusia yang baik bila dia faham agama. Nak faham agama kena menuntut ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis muttafaqun alaih. Siapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, Allah kurniakan kefahaman agama. Bila faham haram tu. Sebelum ni kita duk buat tadi. Dah dengar haram takkan nak buat itu juga kan. Kita bermula tinggal. Kalau masa tinggal tu juga takdir mati kerana menuntut ilmu syurga. Mana dalil? Hadis Muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahadallahu lahu tariqan ila jannah. Dan sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, akan dipermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Maksud tadi dia mengaji, dia faham, hak haram dia tinggal, wajib dia buat, tiba-tiba mati, Allah tak ada tempat syurga. Nak jadi manusia yang baik, nak berlaku perubahan dalam kehidupan kita, kena faham agama. Nak faham agama, kena menuntut ilmu. Ni malam kedua. Malam kedua. Duk tunggu kat Kok Rodi kata tak mula lagi, syok aku boleh tidur awal. Malam tu aku tidur pukul 9, betul tak? 9:05. Syok dah. Semalam pukul 10. Sebelum tu 9:30 saya buat lena. Kerajaan tak mau buat satu pertandingan siapa tidur dulu kan. Tempat pertama 1 juta, confirm aku menang kan. Letak pun 9:05 bangkit tu saya tanya, kau apa? 9 pagi kak kan. Kan? Sedap fresh. Ni dah mula macam ni payahlah. Saya nak balik rumah mau pukul 11 pula. Ada makan benda ni. Ingat apa lupa. Mendalami ilmu agama. Islam sebagai agama, kata Syekh lagi, yakni beramal bakti. Kita kena ada amal bakti terhadap Islam. Dari Quran mana? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 197.
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, apa dia maksudnya? Dan berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa. Makna kena anda, walaupun ayat ini dikaitkan juga dengan orang yang nak pergi buat kerja haji. Jangan kita meminta-minta di bumi Mekah, persiapan kena cukup. Tapi ada yang menyatakan bekalan ni adalah amal bakti kita terhadap Islam sebelum kita kembali bertemu dengan Allah. Kena ada yang nak check rekod ni. Tujuan Islam pun nak lawan Islam lagi ada jam. Tuan-tuan, saya tengok satu tafsir. Kali lah saya nak sebut sikit. Na'udzubillah, minta timpang. Orang yang selalu lawan Islam ni orang yang tak dengar kuliah. Ni dalam tafsir. Kalau lepas tak percaya, saya nak cabar. Aku nak tunjuk kalau ada pesopar. Sebab tu saya tak heran. Orang yang tak minat majlis ilmu ni lah selalu duduk lawan Islam. Dia orang Islam, dia lawan Islam. Ada tafsir rumah saya. Saya tengok, oh ya, biar betul. 3 benda dia akan buat. Salah satu dia akan lawan Islam. Memerangi agama Allah. Dia orang Islam lawan Islam. Betul? Tuhan sebut orang yang tak suka dengar majlis ilmu, fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Ayat ni. Ayat 11 wa yatajannabuhal ashqa. Manakala yang tak suka dengar tu cukup celaka. Tengok tafsir, depa ni duk lawan Islam. Yang duk ada sama lah tu, duk sembang pandai tu, pang kutuk tubuh hang ilmu agama kat tengah mana. Kan? Dia balik. Tak embuk. Itu cerita dia. Nah, kena ada amal bakti tuan-tuan. Saya nak ulang hadis. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Bulughul Maram. Man mata walam yaghzu walam yahdi nafsahu bihi mata ala syubatin min nifaq. Siapa yang mati tak pernah memperjuangkan agama Islam dan tidak pernah terlintas di dalam hati nak memperjuangkan agama Islam, mati dengan membawa balik benih munafik. Fikir ngeri dah. Dia tak lawan Islam juga Mizan, tapi tak ada perasaan nak memperjuangkan Islam pun mati munafik. Kalau lawan Islam mati apa? Mati di AP lawan Islam mati di AP, dong MP. Entah dong MP ni lah bangsa yang suka belah anjing ke darah babi. Dog and pig, singkatan DAP. Betul tak? Empat pun kata, empat tak tahu tu. DAP tu dog and pig kan, anjing dan babi. Tu saya rasa pelik ada ustaz tu jadi ahli DAP. Ustaz. Aku kalau jumpa ustaz main duduk ustaz mengaji yang dia kata sampai mana ustaz bagi dari Quran ni, aku nak tengok macam mana yang sosok boleh duduk dengan DAP. Hang tak tengok ke perlembagaan DAP tu apa benda? Jangan kata DAP tuan-tuan, berjuang atas nama bangsa pun Nabi tak mengaku umat. Dari hadis Muslim, dari Quran, Mujadalah ayat 22. Jam ustaz sokong DAP Syekh. Kemai. Aku lupa dah 3 kamera. RTM, TV Hijrah, lagi apa? TV 3 suku. Hampa mau piantang ni apa-apa tu. Jadi yang tak mau ngaji ni tu jadi tu. Tak ada perasaan nak memperjuangkan Islam, duk ambil hati orang bukan Islam sehingga membelakangi ajaran Islam. Tak boleh. Tadi jawapan Al-Ankabut ayat 25. Habis. Kita habislah hadis malam ni. Sebab saya pun tak mau esok lupa pula. Okey. Jadi yang ketiga yang disebut dalam hadis mulia ialah mana dia? Yang ketiganya ialah wa bi Muhammadin nabiyya. Muhammad sebagai nabi. Apa dia tuan-tuan? Ulang tuan-tuan. Tak boleh tolak ulama. Ham mengaji hebat tak mana pun. PhD lah tambah PhD duk ada lah. Ni duk bangga tu ajalah. Depa pi
Cek dah hadis-hadis ni kan. Buat istikharah nak syarah hadis. Uish, kita nak main sembang kemat kan. Apa makna? Maknanya kita mengaku Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Apa maksudnya? Maksudnya di antaranya kata Syekh ialah ikutlah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Kita mengaku Nabi Rasul putusan Allah, ikut akhlak dia. Allah puji dah akhlak Nabi dalam Quran. Ada kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah ke-68 Al-Qalam ayat 4. Kerana akhlak dia mulia tu tuan-tuan, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan terbaik tak ada dah. Inilah insan pilihan Allah. Cuma nak bahas sikit lagi. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau pulung Quran tak tengok hadis pun tak boleh dah. Ni 20 hadis tak tengok Quran lagi ceroy. Duk kira hadis dia, Quran tak baca pun. Ayat tu panjang tuan-tuan, baca banyak tu. Kata kemas kan. Aku tengok video, kalau duduk depan kubur nampak. Kutuk ulama dengung. Saya tengok video, ayat panjang, baca sikit lah dalam khutbah. Tu pun jangan self proclaim. Mengaku akulah ulama hadis, kamilah pergilah. Kan? Ni nak cerita ni, kena faham. Dia kata mengaku Nabi SAW sebagai Rasul, makna ikutlah akhlak beliau. Akhlak beliau ni hadis Bukhari. Ditanya pada Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'ana. Akhlak Muhammad ialah Al-Quran. Ulama syarah pula, apa maksud akhlak Muhammad adalah Quran? Apa sahaja perintah, suruhan baik, larangan baik, Nabi buat semua. Hak suruh dia buat, hak larang dia tinggal. Tu akhlak. Ni yang kita nak contohi dia. Tu yang kata apabila kita mengaku makna redha Nabi sebagai Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, masuk syurga tuan-tuan. Maknanya ikut akhlak beliau. Nah, ada hadis riwayat Imam Ahmad. Apa ni? Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Saya tak baca Makarimul Akhlaq, yang tu Al-Baihaqi. Ini Imam Ahmad. Dalam ni ada, dalam kitab kita ada. Nah, sesungguhnya aku dibangkitkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi insan pilihan Allah ni akhlak terbaiklah tuan-tuan. Nak contohilah beliau. Segala-galanya, sebagai suami, sebagai ketua kampung, ketua negeri, ketua negara, semuanya Allah. Segi ibadah, semualah kita tak mampulah nak jadi baik macam dia kan. Pasal kita manusia bukan pilihan Tuhan. Tapi kita cubalah juga kan. Paling tidak pun kita beriman, kita terima, kita nak ikut, kita tekad. Ni sampai keluar perkataan Nabi Muhammad ni Allah utus untuk Arab. Yang tulis ni lawyer buruk. Nama buruk mak tu aku tak ingat apa dah. Dia tulis dalam akhbar Inggeris. Dia kata Muhammad was a tribal leader. Nabi Muhammad ni hanyalah seorang ketua suku kaum. Rasa akidah pula batal. Buka jilid pertama Mustika Hadis. Sesiapa yang beriktikad sedemikian, lingkup batal iman dan Islam. Allah utus beliau untuk seluruh alam, bukan untuk Arab. Dia tak Rodi. Rodi pun tangguh, tak percaya kat aku apa. Takkan geng lawyer tu pun Amah nak bagi dalil Quran 34:28. Sabah ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tu dalil. Dan tidaklah kami utuskan Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Ada lagi Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, bukan wahai Arab. Nah, aku ni rasul untuk kamu semua. Al-A'raf 158. Tadi Sabah 28. Lazimnya yang dibaca wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Itu pun dia juga diutuskan kepada tuan-tuan dengar ada tafsiran ayat ni. Ayat tafsir saya baca 21:107. Tu dia buka-buka surah dia lah tu. 107. Nah, ada tafsiran yakni Nabi Muhammad SAW wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yakni Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala kepada penduduk dunia seluruhnya. Tu tafsiran yang buruk makyat tu. Dia kata, Ustaz, kita tak boleh berdakwah duk panggil buruk makyat. Nasib baik aku kata buruk makyat kalau jebon. Kan? Hampa orang duk hina Nabi, hampa tak marah macam tu no. Kita hina orang hina Nabi, kita orang marah pula. Aku pelik kadang-kadang orang Melayu ni. Ya, tak boleh kita berdakwah. Tak apalah aku berdakwah cara aku halurat apa. Yakni Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala pada penduduk dunia seluruhnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Cuba dengar. Sesiapa yang beriman dan menurut syariat Islam yang disampaikannya, selamatlah dia dunia akhirat. Dan siapa yang kufur engkar, celakalah dia dunia akhirat. Ni nampak kita ni di umat yang kena celaka ni. Pasal kita meninggalkan ajaran beliau. Jadi pemimpin nak jaga hati orang kafir. Itu duk kelih sama-sama bangsa, sama-sama agama. Dah elok dah orang buat. Saya malas nak sebut lah. Saya tahu pasal apa perpecahan yang berlaku, muafakat nasional. Jawapan ada kat saya. Ni benda bukan tipu. Kan? Mahathir pun kata, Muhyiddin pun kata, aku pun boleh cerita benda yang sama. Ada orang dengar, orang duduk dalam majlis tu. Mana nak jaga. Dia pun masuk yang Facebook. Kau tu tulis, saya kata dalam Islam kita kena jaga kepentingan umum, bukan seorang dua. Betul tak? Oh enggak. Dan tunggu dan lihat lah, tak tahu lah. Kalau esok kata pemimpin bagi green light, boleh taruh, aku taruh balik. Lama dah aku tak kata kat apa. Warak kat 2 tahun dah ni. Kan? Mulutnya pun elok. Geram pula kan. Hampa duk cari apa lagi? Hampa nak apa lagi? Hidup senang dah. Selamatkan Islam. Dia tak? Selamatkan masa depan anak cucu kita. Hampa duk bobot ni semua kepentingan peribadi ya. Awak kami ni buta pun ya. Tak ada mata, kami tengok, kami tahu. Dulu zaman dulu boleh hampa kelentong, dah harap surat abang ya. Lost jadi kuih 3 1 minit masuk dah. Dia dah. Itu sikit-sikit lah. Politik kena masuk, tak masuk cerai. Sekali itu ada kuliah saya di Masjid Batu. Malam tu tak sentuh politik kau Saya pun tak tahu. Kau untuk main-main cerai malam ni. Awak cerai, tak ada politik. Lah tak ada kan? Tak ada kan Ustaz awak. Aku tak ingat kan cerita bapa tu. Yang kedua yang dikatakan Muhammad sebagai Rasul ialah ikut petunjuk yang beliau bawa. Petunjuk yang beliau bawa tu kena ikut. Mana dalil? Hadis Muslim. Inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadis hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kena ikut petunjuk dia? Lah dia dibimbing, dipimpin dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada orang kata nak ikut Muhammad kerana dia pun makan minum, dia menikah, dia pun meninggal dunia wafat. Loh, tak sama. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Al-Kahfi ayat terakhir 110. Muhammad telah bak tak apa? Kan? Sesungguhnya aku dengan puan ni sama. Tapi ada yang membezakan di antara kita. Apa dia? Aku dipimpin, dipandu dengan wahyu. Mana boleh sama? Tutur kata Nabi, diam Nabi, tunjuk ajar Nabi, semua tu daripada Allah. Jangan kata sunnah melalui perkataan, diam. Macam orang tanya semayang lepas azan maghrib kan, Nabi diam. Saya belajar, Tok Guru kata Nabi diam. Dia bila diam buat tak apa, tak buat apa, tak payah buat. Duk orang. Kan? Nah, ada yang dia suruh buat, apa dia Wanin?
Apabila kau masuk masjid, jangan duduk, semayang 2 rakaat. Hadis Bukhari Muslim. Yang ni kita tak buat lah. Jangan duduk, kau tu duduk di semayang pun hampir semayang 2 rakaat. Yang ni hadis Bukhari Muslim. Kataan kan? Nampak tak? Nabi pernah semayang asar 4 tinggal 2. Ingatkan apa? Diskaun hujung tahun ke apa kan? Raya sale tu. Diskaun more. Bila ditegur kata mayat tinggal 2, dia buat sujud sahwi. Tu dia juga. Adakah Nabi lupa? Tak lupa. Untuk kita, kalau tidak, kalau tak berlaku kat Nabi, nak buat macam mana? Macam Qabil bunuh Habil ada sebab. Tuhan mau macam tu. Kalau tidak, bila kita mati nak buat macam mana? Tak tahu. Nak berjenazah macam mana? Tak tahu. Tengok surah Al-Ma'idah 27 hingga 31. Ayat 31. Allah hantar main burung gagak. Dia korek. Lepas tu dia kambui balik. Mati kena buat macam tu. Faham dia mat? Nah, cakap dasar Al-Quran ni tak cerai lah dia. Tu aku tahu apa. Walaupun tak ada PhD. PhD pun belum tentu dia cakap layak buruk tu lah kan. Semua orang tak kena. Aku puak-puak duk kata ulama tak kenal ni, aku bukan nak cabar forum perdana. Boxing perdana. Dengar semua. Kalau lepas berani main boxing. Kita pi kat gym tu, apa pi? Sorak aku nak bagi KO puak ni. Nampak Quran tak baca, duk puluh hadis dah, duk lekeh ulama-ulama audu. Ni duk kelang kabut dah puasa 6. Duk bahas bab puasa 6 dah. Imam Malik kata tak payah buat. Kata tak mau rujuk ulama. Hadis terpampang, hadis Muslim. Perempuan muslimat dengar lah. Tentang orang perempuan yang ada haid tinggal puasa di bulan Ramadan. Kami tanya ulama hadis di Yaman, Syekh Muhammad Ismail Al-Rani yang meninggal dunia. Nak buat yang mana satu? Nak qada dulu ke? Nak niat dua-dua? Mengikut pandangan muhadis ni, almarhum ni, dia kata hampa tengok betul hadis Muslim. Nabi kata apa? Sempurnakan terlebih dahulu. Sesiapa yang menyempurnakan puasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, ganjaran pahala seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Jadi kita kelang kabut pun nak puasa Senin Khamis, yang ni berlambak orang mana? Yang ni belum murah tu tak puasa Senin Khamis. Tapi nak abang, itu pandangan dia. Ada ulama kata boleh buat dua-dua sekali niat, 2 dalam 1. Jadi kita tu duk fikir lah depa ulama kan. Ni duk kemas dia lah. Ni ada nama apa? Qora apa orang panggil. Qora ke penyu lebih kurang tu lah. Aku tak apa kenal dia. Kan? Nampak tak senyum geng Qora apa? Ataupun labi-labi betul lah, ataupun labu-labi. Dah pasal sombong sangat tu aku meluat. Orang hang tu hebat tahu mana, cabar orang sedia, semua dia nak cabar. Aku menyampah orang macam ni. Ya. Saya dengar orang tak video tu. Tak payah pasal nama. Kan? Pandangan Imam Malik. Tuan guru pesan kat saya, enta yakin dengan pandangan ulama A, jangan hina pandangan ulama B. Mereka semua ulama, mereka ada dalil-dalil. Saya pegang tu, senang. Kita nak buat benda tuan, tak usah duk kerja rendah lah. Salah satu yang duk jadi perbahasan panas pada semayang jamuak dan qasar. Ada 3 hari, ada kata pergi sehari ya, macam-macam. Ada yang kata lagi tak balik rumah boleh. Pasal status kita musafir. Dia hurai pula. Sedap. Apa dia musafir? Musafir. Kita kan balik rumah ni. Tapi janganlah daripada Sungai Ulang pergi Tantu pun jamak. Wahabi ni pelik ni. Dia kira lintas kawasan tu kan pakai jadi. Pasal kawan aku buat macam tu. Dia bubuh kain pelekat selai dalam beg kecil tu pakai jadi. Sungai tadi pergi bidung pakai line clear. Janganlah teruk macam tu sangat kan. Tapi kalau nak buat benda tak rayu, jangan duk paksa orang. Kan? Saya bukan kata
Bukan saya hina pandangan apa kan. Hampa percaya macam tu, saya pegang hampa buat api jangan paksa orang. Ni pasal masalah dia nak paksa orang. Kena ikut cara dia, dia yang betul. Buat kemai kan. Itu dia aku tak kenal kan tu. Baik. Itu dia antara. Akhir sekali yang dikatakan Muhammad SAW sebagai Nabi atau dan Rasul, maknanya menghormati hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan-tuan secara ringkas? Mengimani, yakin beliau adalah perutusan Allah terakhir, mencintai beliau, mentaati segala perintah beliau, membela Nabi SAW. Ada orang hina Islam, mana hina Muhammad. Hina Muhammad kita kena bela. Macam Saidina Abu Bakar penampak dekat ulama Yahudi Fanhas. Mana yang tak terima Islam? Islam hampa Tuhan hampa sembah pun miskin, nampak ke? Bukan sekali, berlebam, lari yang Allah tu. Cari Nabi, hang tengok muka aku habis. Nabi bertunjuk, awak ni kawan baik hang Abu Bakar belah sahabat. Panggil Abu Bakar, awak. Dia pun ajak, dia hina Allah, hina engkau, hina Islam. Betul ke hina Tuhan tu? Dah turun ayat Quran surah ketiga ayat 181 tu kata bela. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Kita kena bela Islam. Orang peli lebih kurang pi jumpa dia, tolonglah. Kami tak usik agama apa, tak usah usik. Kan? Kita kalau kita nak mati tuan nawai tu bagi elok. Mati kerana memperjuangkan Islam, insya-Allah syahid lah. Kan? Bukan nak tunjuk berani. Kan? Tapi kita jangan usik agama depa. Ni pun kadang-kadang salah ke, kan? Makna membela. Kemudian di antara hak-hak Nabi menyebarkan dakwahnya. Kata Nabi tak ajar baligh anni walau ayah, hadis Bukhari, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Bukan mesti alim, tak semesti alim. Buat dekat kita boleh. Apa Wahabi ni aku nak bahas dengan hangpa. Pasal aku tak bawa fikrah depa, tak bawa ideologi depa, depa tak hormat kita lah. Cuba saya bawa fahaman Wahabi, depa mesti puji benda dia. Hang tengok ustaz kami, Quran, hadis, tak pernah Syariloh. Aku dah bawa Quran hadis dan hadis sahih. Ni bukan nak hina. Ada seorang tu, aku pun heran macam mana jadi ulama Wahabi tu. Kan? Mengaji tak mana tu. Aku kenal tu, 2-3 orang tu. Ayat Quran minta apa banyak. Tapi dia palsu. Kita ni surah sekian, ayat sekian, surah sekian. Bukan nak bohong pun, tapi cek ada tak ada. Kan tak? Tak, pasal apa je pun? Tak bawa ideologi mereka. Cuba bawa, aku mesti best. Orang kanan nampak. Kan? Aku pun kembang satu Wahabi. Aprak dia popok ni. Tak semesti. Tu tadi ada orang telefon. Sebuah masjid di Perak nak tahu saya dah tauliah kata tak tauliah. Saya kata dia tak payah, hampir pergi tempat lain. Berlambak lagi orang nak. Aku dah khutbah 2 kali masjid tu, kuliah berpuluh kali. Nak tanya apa lagi? Tauliah apa? Ni baligh anni walau ayah nak tak mana? Betul tak? PJK baru lah tu. Akhir sekali ialah banyak berselawat. Buktikan tuan-tuan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Banyak selawat. Jangan tak selawat walaupun sehari 3 kali pun tak apa. Konsisten dengan 3 kali. 3 kali ya. 3 kali Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okeylah. Itu dia antara huraian Syekh, bukan huraian saya. Syarah hadis yang saya baca malam ni. Jadi yang ketiganya ialah kita mengaku Nabi SAW adalah Nabi juga Rasul. Apa dia maksud? Di antaranya banyak berselawat. Pasal apa? Nabi pula kata man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyra. Hadis Muslim. Siapa selawat kat tu sekali, Allah selawat pada dia 10 kali. Allah limpahkan rahmat tuan-tuan. Selawat Allah limpahkan rahmat. Malaikat selawat, malaikat tolong doa. Boleh? Takat itulah malam ni. Jadi tuan-tuan,
Takat tu mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. Sebelum saya akhiri dah. Jadi saya InsyaAllah hujung tahun ni nak pergi umrah. Tapi lah umrah abang tu terang lah, tak ada murah lah. Pasal haji pun 25,000 kan, dengar cerita kan, 22 ke. Jadi umrah ni pun kat 9 dah ni, 6 hari bulan 12. Jadi saya pun tadi dah bincang, kami buat program ni di antaranya nak buka peluang kepada guru-guru pasti yang tuan-tuan tahulah pendapatan yang rendah. Kalau ada peluang ramai pi, mungkin boleh dapat diskaun banyak kan. Jadi tu di antara, dan saya pun insya-Allah sekolah kami pun, tahfiz saya pun dalam rangka yang sama, saya akan bawa setiap tahun lah, yakni apa nama, pekerja-pekerja lama yang cemerlang, bagi satu insentif lah kat mereka. Sekolah mana? Sekolah Ustaz Wadi. Siapa habis 30 juzuk semua pergi. Ni ada berapa belas orang nak pergi ni. Mana bagi semangat kan. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak ikut serta lah dengan saya bukan mutawif, saya musyrif saja. Musyrif ni dia macam supervisor, tengok bagi tazkirah sikit-sikit untuk mutawif lagi. Dia kena punya orang muda-muda kan. Nak pergi kat kaunter pula, banyak kerja pula kan. Yang kita cakap Arab, dia tak faham. Dia cakap Arab, aku lagi tak faham. Lain-lain duduk menunggu tak kaunter duduk. Tu tinggal kapal terbang ya. Kan, kalau untuk aku ni dia aku TV tak ada lorat apa kan, nak bawa orang ramai. Jadi nak pergi 6 hari bulan 12. Kita buh kat 9. Tapi 9 ni kalau pasal apa, tuan-tuan cek lah mana-mana pun, penerbangan dah bagi tahu semua penerbangan sama akan naik ke 500. Pasal bulan 12 dia kira peak season, musim kemuncak, orang banyak suka pergi pasal sejuk. Dan hotel pun kata akan naikkan 300. Arab biasa tuan-tuan, hari ni 300, esok jadi 400. Kan, tu Arabnya style kan. Jadi tak pelik Arab Yaman punya ni itulah. Jadi semua pakat nak naik 6 hari bulan 12 sampai 17. 5 malam di Mekah, 1 malam di Taif, 4 malam di Madinah. Sehari pergi, sehari balik, dia 12 malam. 12 hari, 2 malam. 5, 1, 4. Apa nak pergi lah kat 8,005. Kita di Mekah duduk Sofwah Tower, Royal Darul Iman. Memang dekat lah, turun pula. Saya minta nak duduk situ, saya tak mau jalan jauh, tak larat kan. Package ekonomi saja. Kami tak mau buat yang mahal-mahal, buat ekonomi sudah. Tu pun kat 9,000 pun nampak macam mahal tu. Di Madinah duduk apa saya tak tahu hotel tu, tapi agak jauh sikit, lebih kurang 200 meter pergi dalam ujung jalan kan. Tapi bila main orang ramai tuan-tuan, jalan tak sedap kan. Tengok jalan-jalan sesat dengan yang tu. Hampa jangan tu cakap besar di Mekah. Jangan main-main, aku kena dah. Tak cakap besar pun, terlintas hati lah. Kan jauh tak warna pun. Balik tuan-tuan, daripada semayang Zuhur nak balik hotel, cari hotel tak jumpa. Tahu sampai market, tengok ada petai. Loh, aku tak duduk di Malaysia ke? Ada petai buah genuk. Asal limau. Baru ada kan. Itu dalam hati pun Tuhan tahu, jangan main-main tu. Jadi siapa yang berminat bolehlah hubungi saya, nanti saya cerita secara detail. Jadi kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah surah An-Nas. Lilladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan nak menyumbang, ada tabung musimat, bagi tabung satu di luar ada. Lepas tu yang lain-lain produk, kalau biasa beli apa-apa ada di